Dan kita lihatlah orang-orang Yahudi ini apabila mereka berada di Palestin pun, ketika mana mereka tak ada kuasa pun, mereka hanya ada senjata sikit dan kereta kebal, mereka dah bunuh orang-orang Palestin di pengkampungan Deir Yassin sebagai contoh. Itu adalah antara pembunuhan-pembunuhan besar yang berlaku ketika mana awal-awal mereka berada di Palestin. Itu baru sikit kuasa yang mereka ada. Kita lihat apabila mereka dah banyak kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai episod yang menjadi sambungan kepada episod semalam yang saya kongsikan kepada anda. Semalam saya kongsikan kepada anda satu ayat dalam surah Al-A'raf. Allah SWT berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbuka la ba'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab." Dan apabila Tuhanmu berkata, sehingga hari kiamatlah orang-orang Yahudi ini akan dihantarkan oleh kaum-kaum, la ba'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah, oleh kaum-kaum yang akan mayyasumuhum su'al 'adzab, kaum yang akan memberikan penyiksaan kepada mereka seteruk-teruk penyiksaan. Semalam juga saya telah kongsikan kepada anda pendapat yang mengatakan bahawa mereka ini, orang Yahudi ini akan terus diseksa oleh kaum-kaum yang Allah hantarkan kepada mereka. Dan mereka ini yang menjalankan hukuman Allah ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. La yab'athanna 'alaihim, Allah akan hantarkan kepada mereka. Dan ini adalah menjadi isyarat yang menunjukkan bahawa kaum-kaum yang dihantarkan oleh Allah SWT itu adalah mereka yang dipilih, mereka yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka yang dihantar itu adalah para sahabat sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Ma'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid." Allah SWT telah hantarkan kepada orang Yahudi di Madinah itu hamba-hamba kami, iaitu para sahabat uli ba'sin syadid, yang bengis dan juga yang tegas. Ini cerita tentang ayat semalam. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda ayat hari ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang realiti orang Yahudi. Realiti sejak bila? Sejak mereka berada di Palestin lagi. Sampailah mereka ini dipisah-pisahkan di seluruh dunia, di mana kita dapat lihat orang Yahudi ini, sebahagian daripada mereka berada di Jerman, sebahagian daripada mereka berada di Rusia, sebahagian daripada mereka berada di US, sebahagian daripada mereka berada di Asia Barat, ada juga di negara-negara Arab. Dan Allah sebutkan perkara ini secara jelas dalam Al-Quran, wa qatta'nahum fil ardi umama, yang bermaksud kami pecah-pecahkan mereka, kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan di merata-rata. Minhumus salihun wa minhum duna dhalik. Dalam kalangan orang mereka ini ada yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh siapa? Kalau kita tengok Abdullah bin Salam, dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memasuki Islam. Dan begitu jugalah beberapa individu yang tergolong daripada keluarga Bani Israel yang duduk di Madinah, tetapi mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa minhum duna dhalik, dan sebahagian daripada mereka juga, dan kebanyakannya mereka duna dhalik, bukanlah dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambungan pada ayat tadi, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan Allah menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiat, dengan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ia menceritakan tentang realiti Yahudi. Sejak bila? Sejak mereka berada di bumi kelahiran mereka. Di mana? Di Palestin. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami pecah belahkan mereka, kami pisah-pisahkan mereka berada di seluruh dunia. Umama yang dimasukkan di sini adalah kaum-kaum, maksudnya mereka ini sikit di sana, sikit sini, seolah-olah satu kaum di sana, satu kaum di sini. Dan mereka hakikatnya adalah keluarga yang sama, iaitu keluarga Bani Israel. Dan saya ingin kongsikan kepada anda juga, apabila saya berkata tentang
ayat semalam yang mana Allah sebutkan وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Apabila Tuhan kamu mengizinkan sampailah hari kiamat akan ada kaum-kaum yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeksa orang Yahudi. Mereka yang dihantarkan itu adalah orang beriman, tetapi ada juga pandangan yang para mufassir, antaranya Imam Tantawi, dan saya akan kongsikan kandungan dalam tafsir beliau, tafsir yang bernama Tafsir Al-Wasit. Beliau berpandangan bahawa mereka yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan dalam kalangan orang beriman sahaja, tetapi mereka yang dihantarkan itu termasuk semua orang. Termasuklah dalamnya Hitler, termasuklah dalamnya pemimpin-pemimpin raja-raja Eropah yang menindas orang Yahudi sepanjang mana mereka berada di atas bumi Eropah. Saya akan kongsikan anda sebentar lagi. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah antara bentuk seteruk-teruk siksaan yang dikenakan oleh orang Yahudi ini adalah mereka dipisah-pisahkan di atas muka bumi. Mereka ditindas, kemudian mereka dihalau daripada tempat tinggal mereka, sama ada di Palestin ataupun di tempat yang mereka telah lari di sana. Sebagai contoh, mereka telah lari di Jerman, mereka telah lari di France, tetapi disebabkan munculnya sentimen membenci orang Yahudi, maka Raja Perancis menghalau mereka daripada tempat yang mereka tinggal. Jadi mereka sudah menjadi pelarian dan menjadi pelarian lagi daripada tempat yang mereka telah tinggal. Dan apabila kita lihat balik sejarah, dengar betul-betul, memang telah berlaku may yasumuhum su'al azab. Berlakunya kaum-kaum yang dihantarkan kepada mereka itu akan menindas mereka dengan seteruk-teruk penindasan, dengan seteruk-teruk penjajahan. Dan kalau kita lihat pun daripada awal sejarah Bani Israel, apabila tamatnya pemerintahan Nabi Sulaiman AS, apabila wafatnya Nabi Sulaiman AS, maka berpecahlah kerajaan Bani Israel. Asalnya hanya satu kerajaan sahaja, iaitu kerajaan Nabi Daud, kemudian bersambung dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Apabila wafatnya Nabi Sulaiman, berpecah kerajaan Yahudi menjadi dua kerajaan. Jadi kerajaan yang berada di utara adalah kerajaan Yahuda, dan kerajaan yang berada di selatan adalah kerajaan Israel. Dan antara dua kerajaan ini juga berlaku peperangan antara sama mereka, dan juga berlaku juga serangan-serangan daripada pihak-pihak luar. Dan ini kita dapat lihat bahawa dah sudah mula era kegelapan ataupun era penyiksaan terhadap Bani Israel. Pertamanya saling antara mereka pun berperang. Kemudian apabila berlalunya beberapa tempoh seterusnya itu, datang penjajah luar, iaitu penjajah daripada Babylon, dan dalam bahasa Arabnya kita sebut Raja Bakhtansar ataupun Nebuchadnezzar. Dan pada tahun 586 sebelum hijrah, raja ini datang kemudian menakluk bumi Al-Quds, dan di situ orang Yahudi ataupun keluarga Bani Israel ini, mereka ini dihalau keluar daripada bumi Palestin. Dan kalau kita lihat di sini telah bermula dah pun waqatta'nahum fil ardi umama, yang mana Allah mengatakan bahawa orang Yahudi ini dipisah-pisahkan di atas bumi di seluruh tempat. Jadi inilah tindakan ataupun perkara yang pertama yang berlaku yang menyebabkan Yahudi ini dipisah-pisahkan, iaitu datangnya pemerintah luar, iaitu daripada kerajaan Babylon yang bernama Raja Bakhtansar ataupun Nebuchadnezzar, datang pada tahun 586 Hijrah dan bawa keluar orang Yahudi keluar daripada bumi Palestin. Dan ketika penjajahan tersebut berlakunya penindasan, berlakunya penyiksaan terhadap orang-orang Bani Israel. Kemudian selepas beberapa tempoh selepas itu, runtuhnya kerajaan Babylon, maka naik pula kerajaan Farsi. Dan diceritakan apabila berkuasanya kerajaan Farsi, beliau dikatakan adalah orang beriman, dan juga dikatakan kalau bukan beriman pun orang yang baik. Jadi beliau mengembalikan orang-orang Yahudi yang telah dibawa keluar pergi ke bumi Iraq, dan orang Yahudi ini kembali ke bumi Palestin. Kemudian tidak lama selepas itu, 320 sebelum Masihi, datang pula pemerintah daripada Yunan ataupun daripada Greek, iaitu Raja Iskandar, Khalifatul Iskandar. Dan Raja Greek ataupun pemerintah Yunan ini datang ke bumi Palestin dan menghancurkan bandar Al-Quds, bandar Baitul Maqdis. Dan bukan itu sahaja, Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS juga dihancur-hancurkan, dan orang Yahudi juga dihalau keluar daripada bumi Palestin.
Kemudian selepas itu datang pula kerajaan daripada Assyria, yang mana kerajaannya menghancurkan juga kehidupan orang Bani Israel yang masih berbaki di atas bumi Palestin, dan dihancurkan juga kota-kota yang berada di atas bumi Palestin. Dan begitu juga dihancurkan juga binaan-binaan keagamaan. Sebab apa? Selepas hancurnya Masjid Al-Aqsa yang dimusnahkan oleh kerajaan Greek, Masjid Al-Aqsa dibina semula. Kemudian datang pula kerajaan daripada Assyria, mereka hancurkan balik Masjid Al-Aqsa. Kemudian pada tahun 63 sebelum Masih datang pula kerajaan Rom, pemerintah Rom, yang mereka ini menghancurkan kehidupan bumi Palestin dan mengeluarkan orang-orang Bani Israel Yahudi daripada bumi Palestin. Jadi ini adalah sejarah sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Saya nak cerita kat sini apa? Banyaknya penjajah-penjajah luar ataupun orang-orang luar yang datang ke bumi Palestin dan mengeluarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di atas bumi Palestin ke tempat-tempat lain. Ada yang dihantar ke Iraq, ada yang dihantar ke Mesir, ada yang dihantar ke banyak tempat. Tapi nak cerita dekat sini betapa benarnya apabila Allah SWT berfirman wa qatta'nahum fil ardi umama, dan mereka ini dipisah-pisahkan di atas muka bumi, dan mereka ini berada di merata-rata tempat sebagai pelarian. Dan ini saya katakan Greek, Assyria, Babylon, Rom ini adalah berlaku sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pengetahuan anda juga, dalam kalangan orang Bani Israel ini ada juga yang larikan diri ke bumi Madinah. Jadi kat Madinah ni juga mereka ni mempunyai bilangan yang agak ramai. Bahkan mereka ini ada juga kabilah-kabilah dan berpecah antara mereka. Bahkan berperang juga antara kaum Yahudi yang berada di Madinah. Adanya kaum Bani Quraidah, adanya Bani Qainuqa, adanya Bani Khaybar dan sebagainya. Dan apabila datang Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mereka membenci dan juga mempunyai hasad dengki yang tinggi terhadap baginda SAW. Maka apa yang dilakukan oleh baginda SAW, adakah baginda memerangi mereka? Tidak. Saya akan berikan kepada anda satu pokan yang khas bagaimana Al-Quran mempunyai manhaj tertentu. Al-Quran mendakwah orang-orang Yahudi untuk kembali ke Islam. Tapi ini bukanlah tempatnya. Saya nak ceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW cuba sedaya upaya untuk mengembalikan kaum Yahudi kembali kepada Islam. Sebab mereka ini adalah Ahlul Kitab. Mereka ini diturunkan kepada mereka kitab Taurat, yang mana disebutkan dalam kitab Taurat itu adanya Nabi yang akan dihantarkan selepas Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dalam firman Allah SWT, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayyana yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Satu firman Allah Taala, Nabi Muhammad SAW membawakan wahyu ini kepada kaum Yahudi, yang mana wahyu ini ataupun firman Allah ini adalah satu seruan kepada Bani Israel supaya kembali balik kepada kitab Taurat yang asal yang diturunkan kepada mereka. Dalam kitab Taurat itu mengatakan bahawa akan ada Nabi yang dihantarkan selepas Nabi Isa alaihissalam, dan beliau adalah min ba'di ismuhu Ahmad, dialah yang dinamakan Ahmad, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi selepas dakwah diberikan kepada mereka, mereka mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka telah pun membunuh para sahabat dan melakukan kerjasama dengan Quraisy musyrikin untuk menghapuskan secara total bumi Madinah, iaitu kerajaan Islam yang pertama yang ada dalam sejarah Islam. Jadi apa yang berlaku kepada mereka? Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kalau kita lihat bagaimana Bani Quraidah, mereka ini dihalau keluar daripada bumi Madinah. Bani Qainuqa, mereka ini dihalau daripada bumi Madinah, dan begitu juga Bani Nadir juga dihalau pada bumi Madinah. Begitu juga dengan Bani Quraidah, mereka ini yang cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, menghapuskan bumi Islam di Madinah. Mereka ini juga dibunuh. Jadi kita dapat lihat bagaimana benarnya firman Allah Ta'ala, mereka ini akan dipisah-pisahkan di atas muka bumi. Apakah sebab-sebabnya?
Antaranya sebab saya telah sebutkan tadi, mereka mengkufiri dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebab-sebab yang lain saya akan kongsikan selepas ini. Dan itu zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan bahawa tamatnya kedudukan orang-orang Yahudi di atas muka bumi ini adalah di zaman Umar Al-Khattab. Dan semua itu adalah untuk merealisasikan hadis Nabi Muhammad SAW, la yabqa fil jaziratil arab dinan, tidak berdiri di atas muka bumi Arab ini dua agama, iaitu agama Yahudi dan juga agama Islam. Yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, di atas muka Madinah ini hanya ada agama Islam. Kalau nak ada orang bukan Islam pun, mesti yang tidak memerangi agama Islam itu sendiri. Dan kalau kita lihat, itu zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau pergi ke zaman di mana mereka ini berada di atas bumi Eropah, lagi banyak penyiksaan yang mereka kenakan, lagi banyak hukuman-hukuman yang menyebabkan mereka ini dipisah-pisahkan di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat pada pemerintahan British zaman Raja, bukan zaman demokrasi zaman sekarang. Kalau kita tengok pada tahun Raja John menguasai British, Raja John ini memerintahkan orang Yahudi supaya mereka ini ditangkap, dikurung dalam penjara sepanjang bagi dia berkuasa. Kemudian pada tahun 1328 selepas Masihi, Raja King Edward, beliau memerintahkan semua orang Yahudi dihalau keluar daripada bumi British. Dan banyak lagi siksaan-siksaan yang dikenakan di atas bumi British. Saya akan tulis perkara ini sekiranya ada rezeki. Kemudian di France juga, kalau kita lihat bagaimana orang Yahudi ini, mereka menghancurkan iktisad, ekonomi orang-orang France. Mereka menipu orang-orang France. Mereka menyebarkan tipu daya mereka dengan riba, dengan penipuan dalam muamalat, dalam urusan kewangan. Maka Raja Louis yang ke-9, apabila beliau memerintah, apabila baginda memerintah, beliau mengarahkan supaya membakar semua buku-buku suci ataupun kitab-kitab suci yang terdapat di tangan orang-orang Yahudi, khususnya kitab Talmud. Begitu juga apabila King Philip yang ke-4 memerintah, beliau memerintahkan supaya orang-orang France ataupun orang-orang Perancis ini membunuh orang-orang Yahudi, menghalau orang-orang Yahudi secara total daripada bumi France. Ini waktu Raja Philip yang ke-4 memerintah. Kemudian pada tahun 1321 kita dapat lihat bagaimana berlakunya pembunuhan besar-besaran ke atas orang-orang Yahudi yang berada di France. Dan mereka ini juga yang tidak dibunuh dihalau keluar dan harta mereka diambil oleh orang-orang Perancis. Ini berlaku di bumi France. Bukan orang Islam je, tetapi orang France. Kemudian kalau kita lihat di Itali juga, yang mana pada zaman Pope memerintah ataupun zaman-zaman agama awam Kristian, mereka menggelar orang Yahudi sebagai Asy'ab al-Makruh, sebagai bangsa yang dibenci. Kemudian pada tahun 1242 sebelum hijrah, ada seorang Pope ini ataupun agamawan Kristian ini yang bernama Pope Gregory. Beliau mengatakan bahawa perlunya ataupun beliau mengeluarkan satu fatwa ataupun satu arahan untuk membakar semua buku-buku agama Yahudi yang terdapat di tangan orang Yahudi. Kemudian pada tahun 1540 berlaku juga pembunuhan besar-besaran orang Itali terhadap orang Yahudi, yang mana ini menyebabkan ribuan orang-orang Yahudi dibunuh dan juga dihalau keluar daripada bumi Itali. Ini di Itali. Kemudian kita lihat juga di Spanyol, bagaimana kita dapat lihat kerajaan yang mana diterajui oleh Raja Ferdinand dan juga isterinya Isabella. Beliau ini mengatakan bahawa Yahudi adalah punca kerosakan kehidupan masyarakat di Spanyol. Dan kalau kita lihat pada tahun 1992, Raja Ferdinand, iaitu Raja Spanyol, juga memerintahkan supaya dihalau keluar orang-orang Yahudi daripada bumi Spanyol. Dan itu di Spanyol. Kita dah sebut di British, kita dah sebut di Perancis, kita dah sebut di Itali, kita dah sebut di Spanyol. Sekarang kita pergi ke Rusia. Rusia juga berlakunya pembunuhan besar-besaran. Kalau tuan-tuan, perempuan dan juga penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada masa, boleh Google the pogroms in the Russian Empire, dan kita dapat lihat pembunuhan besar-besaran juga terhadap
orang-orang Yahudi yang berada di bumi Rusia. Jadi ini yang berlaku di Rusia. Dan kalau kita sebut Jerman, sangat jelaslah. Kita sebut saja Hitler, semua orang akan teringatkan pembunuhan besar-besaran orang Yahudi di bawah pemerintahan Hitler. Dan nak ceritanya kat sini bahawa orang Yahudi ini, mereka ini diseksa. Wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alaihim. Dan apabila Tuhan akan memberitahu dia akan menghantar kaum-kaum yang akan menyeksa Yahudi, man yasumhum su'al 'adzab, seburuk-buruk siksaan, ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Dan kalau kita mengambil pendapat bahawa kaum-kaum yang dihantarkan itu bukan orang beriman sahaja, maka ianya berlaku sepanjang zaman. Dan khususnya kita dapat paling teruk di mana? Paling teruk di Eropah sendiri. Berapa kali berlaku pembunuhan besar-besaran, berlaku di Itali, berlaku di Perancis, berlaku di Rusia, dan berlaku di Jerman di zaman Hitler memerintah sendiri. Jadi sebab apa orang Yahudi ini, mereka ini dibenci sangat sampai ramai orang nak bunuh mereka, ramai orang nak halau mereka daripada bumi yang mereka duduki. Kita lihat balik bahawa salah satu daripada sifat mereka ini, mereka mempunyai kepentingan diri. Mereka ini sangat mementingkan diri. Mereka ini tidak memikirkan masalah orang lain. Mereka ini suka mendirikan kerajaan mereka sendiri, padahal mereka berada di sebuah negara yang mereka sedang duduki. Mereka adalah punca kepada kerosakan masyarakat, kerosakan negara. Dan ini disebutkan boleh bukan orang Islam, ini disebutkan oleh orang kafir sendiri. Dan beliau bernama Benjamin Franklin. Dan anda semua boleh tulis di Google Benjamin Franklin. Dalam satu ucapan dia kata apa? Idza lam yamna'al yahud min al-hijrah bimujab ad-dustur. Kalaulah kita tidak membiarkan orang Yahudi ini keluar daripada US, ففي أقل من 200 سنة سوف يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمرون ويغادرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأملاننا وحريتنا. Ini bukan orang Hamas cakap ni, ini orang US sendiri, orang berkulit putih. Dia kata apa? Kalaulah Yahudi ni tidak dihalau keluar, maka orang Yahudi ni akan begitu ramai bilangannya di atas bumi US. Dan mereka ini sawfa yahkumunana, mereka ini akan menghukum kita, mereka ini akan mentadbir kita, wa yadmirunana, dan mereka ini akan menghancurkan kita, wa yughayyiruna syakl al-hukumah allati dhahayna, dan mereka akan mengubah struktur negara US, Amerika Syarikat, negara yang telah kita korbankan nyawa kita untuk mendirikannya. Dima'ana wa hayatana wa amwalana wa hurriyatina, negara yang kita telah korbankan darah kita, harta kita, kebebasan kita, kehidupan kita. Dan kalaulah tidak dibiarkan Yahudi ini, kehidupan kita akan hancur. Ini adalah yang dikatakan oleh orang Yahudi sendiri, oleh orang US sendiri, bukan orang Islam. Jadi orang US masa tu dan juga Eropah, mereka ini sangat benci dengan orang-orang Yahudi. Sebab mereka dah nampak dah, kalau orang Yahudi ini dengan sedikit pun telah menghancurkan kehidupan masyarakat yang ada di sekeliling mereka, telah memusnahkan struktur yang baik yang telah ada dalam kalangan sendiri mereka. Kalau mereka ni ramai, lagilah mereka ini akan menghukum negara yang mereka telah duduki. Dan poin yang kedua adalah wururuhum wa ta'alihim. Mereka ini berasa sombong, mereka ini berasa diri mereka hebat. Ada link dekat bawah saya akan kongsikan kepada anda, yang mana orang-orang Yahudi ini menggelar orang selain daripada orang Yahudi sebagai Gawim. Gawim ni adalah satu istilah yang diberikan oleh orang Yahudi kepada orang bukan Yahudi, seolah-olah istilah ini diberikan kepada mereka yang rendah darjatnya, yang mana kedudukan diletakkan lebih bawah daripada orang-orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam buku-buku suci mereka sendiri, yang mana mereka meletakkan ataupun mereka menganggap bahawa orang-orang selain daripada orang Yahudi ini wujud dekat atas muka bumi supaya apa? Supaya berkhidmat kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka nak kata apa? Orang bukan Yahudi ini bukan manusia, dan juga mereka ini bukan haiwan. Inilah teruknya orang-orang Yahudi menganggap orang-orang selain daripada Yahudi. Sebab tu kalau mereka duduk dekat mana-mana pun, dekat Eropah, tengok paling teruk sentimen membenci orang Yahudi, bukan sahaja mereka benci, tetapi sifat orang Yahudi itu sendiri yang menyebabkan orang benci mereka. Poin yang ketiga, kita dapat lihat bahawa orang-orang Yahudi ini mereka mengkhianati negara yang mereka telah duduki, negara yang mereka telah menikmati
warga negara sebagai penduduk yang asal berada di sana. Dan ini kita dapat lihat daripada ucapan Perdana Menteri yang pertama, Perdana Menteri Negara Haram Zionis. Dia kata apa? Wa kana al-yahud fil mutul, dan walaupun Yahudi itu berada di Rusia, ya'ishuna kama ya'ishul yahud fi mi'atil muduni saghir wal kabira munazilin. Dan setiap Yahudi yang duduk dekat Rusia ataupun dekat mana-mana sahaja, cara kehidupan mereka sama sahaja di mana-mana pun mereka duduk, sama ada di bandar besar ataupun di bandar kecil. Dan lebih teruk daripada itu, tengok apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, Salamun Shahtar. Dia kata apa? Inna ma'na al-indibaj fil umma wa fuqdanu dzatiyah. Sungguhnya makna bergabung dengan orang-orang luar, fuqdanu dzatiyah, maka hilanglah keyahudian dia itu sendiri. Jadi kita dapat lihat bahawa orang Yahudi ini, mereka menganggap apabila seorang Yahudi itu dah tak masuk ataupun dia dah masuk dengan masyarakat luar, dia dikira mengkhianati. Dia dikira mengkhianati syakhsiah Yahudi ataupun kepribadian Yahudi. Tengok antara Perdana Menteri Negara Haram Zionis, Golda Meir, dia kata apa? Innal yahud al-muqimina kharij Israel tawaif mushattatah ta'ishuna fil manfa. Orang-orang Yahudi yang hidup di luar negara Haram Zionis hidup dalam keadaan berpisah-pisah. Ta'ishuna fil manfa, hidup dalam keadaan pelarian. Wa annahum muwati'una Israilun qabla kulli syai'. Dan hakikatnya mereka ini adalah warga Israel sebelum apa-apa. Wa yatahattamu alaihim al-wala' al-mutlaq li hadhihi ad-dawla al-jadidah mahma takun jinsiyatuhum ar-rasmiyah alladhi yasbighunaha ala anfusihim. Dan mereka ini sewajibnya memberikan ketaatan kepada negara Israel yang baru ditubuhkan, iaitu negara Haram Zionis, walaupun mereka ini mempunyai warga negara British, warga negara Rusia, warga negara Jerman dan sebagainya. Wa innal yahud al-injilizi alladhi yanshudu bi hukmi al-injiliziyah yanshud hafizallah al-malikah la yumkinu an yakuna fi nafsil waqt sahyuniyan. Dan Golda Meir dia kata apa? Orang-orang Yahudi British yang menyanyikan lagu Tuhan menjaga permaisuri British, dia bukanlah orang-orang Yahudi yang sebetulnya. Dan banyak lagi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ini, mereka ini sanggup mengkhianati negara mereka ataupun sanggup mengeksploit negara mereka demi kepentingan negara Haram Zionis ataupun demi kepentingan kepribadian ataupun keturunan Bani Israel ataupun Yahudi yang mereka dakwakan. Sebab itulah kita dapat lihat bahawa pemimpin-pemimpin Eropah sebelum tertubuhnya negara Haram Zionis, mereka ni sangat benci dengan orang Yahudi sebab mereka dapat lihat bagaimana teruknya kewujudan orang Yahudi ini, kesannya terhadap masyarakat yang mereka tinggal bersama. Poin yang keempat adalah kita dapat lihat bahawa orang-orang Yahudi ini, apabila mereka memiliki kuasa, mereka akan melakukan penjajahan. Apabila mereka memiliki sesuatu yang boleh menguasai orang lain, penguasaan terhadap orang-orang yang lebih rendah daripada mereka, mereka akan menindas orang tersebut. Dan kita lihatlah orang-orang Yahudi ini, apabila mereka berada di Palestin pun, ketika mana mereka tak ada kuasa pun, mereka hanya ada senjata sikit dan kereta kebal, mereka dah bunuh orang-orang Palestin di pengkampungan Deir Yassin sebagai contoh. Itu adalah antara pembunuhan-pembunuhan besar yang berlaku ketika mana awal-awal mereka berada di Palestin. Itu baru sikit kuasa yang mereka ada. Kita lihat apabila mereka dah banyak kuasa, dah banyak sokongan-sokongan daripada negara-negara barat yang menyokong mereka, kita dapat lihat bagaimana kerosakan dan juga pembunuhan yang mereka lakukan. Dan juga diceritakanlah dalam buku-buku sejarah apabila mereka berada di Eropah pun, apabila mereka dihalau pun daripada negara bumi Palestin, kemudian mereka duduk di negara-negara barat pun, mereka telah menentukan penindasan dan juga penyiksaan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sebab itulah orang-orang bukan Yahudi ataupun khususnya orang-orang Eropah ni sangat membenci orang Yahudi. Jadi kita dapat lihat jugalah, ini adalah satu tafsiran yang mengatakan bahawa inilah apa yang Allah masukkan apabila Allah katakan wa ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim man yasumuhum su'al 'adzab. Dan apabila Tuhan kamu berkata, Allah akan hantarkan kepada mereka kaum-kaum yang akan menyeksa mereka ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampainya hari kiamat, seteruk-teruk penyiksaan. Dan antara bentuk penyiksaan tersebut,
mereka ini dibunuh, mereka ini dihalau dan mereka ini dipisah-pisahkan. Pada ayat yang seterusnya Allah berfirman wa qatta'nahum fil ardi umama, dan Allah memisah-misahkan mereka ini di atas seluruh bumi, di atas seluruh tempat di atas muka bumi ini, umama, berada di tempat-tempat di negara-negara yang berbeza. Minhumus salihun, dan di antara mereka tetap ada yang beriman, antaranya para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan orang Yahudi tetapi masuk Islam dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Wa minhum duna dhalik, dan sebahagian daripada mereka bukanlah dalam kalangan orang yang beriman. Wa walawnahum bil hasanati wasayyiat, dan Allah menguji mereka dengan kebaikan dan juga keburukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah SWT. Ini sahaja perkongsian pada hari ini, agak panjang. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.